baru sahaja jadi orang KL bulan 10, jadi ahli dan lebih kurang 9 tahun dalam Suangho. Pada jadi VM pada tahun 2021. Dipersilakan Ustaz Izzat. Terima kasih Kak Mawan kerana menjumpa saya. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, apa khabar semua? Masih semangat lagi ya? Ya, alhamdulillah, insya-Allah. Okey, baik. Untuk sesi pada hari ini, saya dipertanggungjawabkan untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan set V-Care dan ubat gigi Greenzy, ya. Mungkin kita dah biasa dengar tentang Greenzy, tapi set V-Care ni mungkin jarang. Mungkin jarang. Pertama, orang tak nampak keperluan ataupun orang tak nampak kepentingan je lah. Tapi sebenarnya sangat penting sebenarnya untuk kita tahu juga V-Care ni kenapa. Ya, ni tujuan saya untuk kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Okey, pertamanya kita kena tahu tentang dimeticon ataupun silikon. Sebab dalam produk penjagaan diri kita, sama ada shampoo ataupun mandian dan sebagainya lah, kadang-kadang dia mengandungi dimeticon ataupun silikon. Saya rasa jarang orang suka baca label pada produk dia. Saya salah seorang yang suka jenis suka membaca label pada produk. Kalau pergi besar raya tengok belakang, suka baca kan, baca oh ni. Kadang-kadang terlajak rajin pula pergi cari internet, benda apa dia ni, cari. Sebab kita kena tahu apa yang kita pakai tu baik tak bahaya untuk diri kita. Kadang-kadang kita main beli je, boleh ni, nampak iklan Ronaldo pakai ni, okey ni kita jalan ni. Okey. Nampak buat Miracle Zah, nampak seorang pakai, okey comel dia ni pakai. Jadi tak semestinya sebab kadang-kadang produk komersial ni dia banyak bahan yang saving dia cost, tetapi pengguna dapat kesan instant. Rambut licin berkilau guna cara pun boleh. Dia nak macam tu kan, dia nampak oh bagus lah shampoo ni kan, tapi sebenarnya ada benda yang tersembunyi di sebalik tu. Kalau kita nak tengok, salah satunya ialah dimeticon ataupun silikon. Nak tahu balik rumah ni, kalau tak pakai produk V-Care, tengok kat shampoo belakang ni, tengok ada tak dimeticon. Okay, kena baca. Baik, dia memang ada kebaikan dan ada keburukan. Baik, tengok kebaikan dulu lah. Kebaikan dimeticon ni, pertama dia memperbaiki keadaan. Contoh kalau shampoo, dia perbaiki keadaan rambut yang kena rosak. Biasanya orang pakai shampoo yang dimeticon ni, lepas dia pakai shampoo sekali je, dia rambut licin. Rambut licin. Kalau tengok kipas tu betul-betul terbang, wah sedap rambut dia. Kemudian yang kedua, kelihatan lebih sihat dan ringan. Bila dia macam tu, dia yakin wah sihat, rambut dia sihat pakai shampoo ni. Dan membantu menjadikan rambut kusut, kerinting dan rambut yang hujungnya bercabang kelihatan lebih sihat dan lurus. Ni biasa tengok dalam iklan kan, dia punya cabang akan terus elok lurus. Okey, baik. Yang ketiga, melindungi rambut daripada pelbagai faktor dehidrasi seperti pendedahan cahaya matahari, cuaca dengan memberikan penghalang garis air pada rambut. Sebab sebenarnya dimeticon ni ialah dia memberi kesan terpanggil penghalang kepada garis air rambut, menghalang rambut daripada cepat kering. Dia macam salut rambut tu boleh cepat kering. Sebab tu kalau orang pakai, orang yang rambutnya kering nampak macam lebih sihat. Ataupun bila kita pakai, rambut kita tak jadi kering, kita rasa lebih yakin. Tapi ini sebenarnya adalah kesan yang ternampak, yang memang itu yang kita nak pakai shampoo. Siapa pakai shampoo sebab nak nampak kesan ni kan? Orang nampak rambut kering, rambut bercabang, rambut susah, rambut keras macam kayu balak kan. Jadi bila pakai shampoo nampak kesan ni. Tetapi hakikat di sebaliknya ialah keburukannya, dia ilusi sementara. Kesan rambut yang lebih cerah dan sihat, lebih halus adalah ilusi sementara dan tidak akan tahan lama. Percaya atau tidak, lepas dua hari tak pakai ataupun sehari tak pakai shampoo, rambut kita akan kembali nampak pesat balik ataupun dia kering, dia bercabang, susah nak sikat sebagainya kan. Sebab dia kesan sementara saja, bila kita pakai elok balik. Dia tak berfungsi sebagai menjaga penjagaan yang betul-betul, penjagaan yang hakiki. Okay, yang kedua, pengumpulan sisa. Boleh menyebabkan pengumpulan sisa dimeticon pada kulit kepala dan rambut, sehingga boleh menyebabkan rambut kehilangan kekenyalan dan alahan pada kulit kepala. Kadang-kadang shampoo tu bila kita pakai, shampoo yang ada dimeticon ni, lama-lama selalu kita pakai, dia akan gatal kulit kepala kita. Kadang-kadang sampai kita gaul pun berdarah.
kan, sebab kulit dah kering, ada sisa-sisa yang terkumpul di situ. Tambah pula orang yang ada masalah kulit, kan, jadilah menyebabkan masalah pada kulit kepala dia. Yang ketiga, kerosakan rambut. Sifat kalis air ini, sifat kalis air ini bukan hanya mencegah kehilangan kelembapan, tetapi juga mencegah penyerapan air, nutrisi dan pertukaran udara pada rambut dan kulit kepala, sehingga boleh mengakibatkan kerosakan pada rambut dan kulit kepala. Okey, baik. Kulit rambut kita ni, dia mengeluarkan peluh. Kan, kalau tuan-tuan biasa kalau pernah panas, dia akan mengeluarkan peluh. Tapi kalau kita terhalang peluh disebabkan kita selalu pakai shampoo, produk yang mengandungi dimetikon, kita akan rasa gatal, sering nak gaduh kepala. Kan, sering nak gaduh kepala kan. Tak pakai tudung nak gaduh kepala, pakai kopiah songkok gaduh kepala ni, nampak macam seorang kita ada masalah. Ada masalah pada rambut kita, ya. Okey, baik. Jadi produk Xiaohu ni, V-Care Set ni adalah satu produk yang produk penjagaan yang tidak mengandungi dimetikon atau silikon. Tak percaya tuan baca belakang tu, buka pada tak payah buka, baca ke label lah kan. Baca ke label tak ada dimetikon, cari. Tidak ada, alhamdulillah tak ada, ya. Okey, baik. Jadi set V-Care ni dia ada 6 dia punya 6 produk dalam satu set tu. Apa dia 6 produk tersebut? Okey, baik. Sebelum tu nak beritahu juga kan, produk V-Care ni dia dikilangkan oleh Body Basis Manufacturing Sdn Bhd. Kalau kita perasan, kalau baca label lagi, suka baca label. Kadang orang suka kan, kenapa bukan Xiaohu yang kilangkan? Yang manufacturing ni ialah Body Basis ni. Sebab apa? Sebab Body Basis ni memang expert dalam menghilangkan produk penjagaan harian seperti shampoo, mandian, ya. Antaranya produk-produk yang mandian yang untuk bayi, ya. Dan memang kalau tengok produk yang dikilangkan, memang ada logo halal. Sebab memang kilang Body Basis ni antara kilang yang mendapat pengiktirafan GMP approved by Ministry of Health, Kementerian Kesihatan, dapat pengiktirafan pengamalan penghilangan terbaik, dapat ISO daripada SGS, kemudian mendapat pengiktirafan JAKIM, penghilangan produk halal. Jadi memang takkan campur yang tak halal lah, halal. Jadi kalau kadang kita was-was, V-Care kita ni tak ada logo halal ke tak halal? Dia halal sebab dia dikilangkan oleh syarikat yang dapat bersilang halal. Sebab kalau Xiaohu nak buat kilang sendiri untuk packaging ataupun untuk buat big set V-Care ni memang besar. Sebab kilang Body Basis ni 2 lot yang besar di Jalan Meru ni. Kita tengoklah kalau ada kelapangan lalu situ tengok. Yang sangat besar. Sebab dia perlukan perhatian yang sangat baik. Okey, baik. Okey, yang pertama tengok pada hair repairing serum. Okey. Hair repairing serum ni untuk mengatasi masalah orang yang rambutnya kusut, kusut, kering, bercabang, susah disikat dan sering gugur. Semua ni sebabkan oleh penjagaan rambut yang tidak betul. Jadi untuk mengatasi masalah ni, salah satunya ialah kita menggunakan hair repairing serum untuk menyubur dan menyamankan kulit kepala dan rambut serta memberikan pemulihan yang mendalam. Okey. Dekat pasaran susah kita nak jumpa hair repairing serum. Kadang-kadang kita jumpa yang kita kata apa? Yang tidak ada persijilan good manufacturing practice, tak ada. Tak ada GMP lah, tak ada. Yang ni alhamdulillah kita memang terbukti lah. Kalau tuan-tuan biasa pernah pakai hair repairing serum, mesti rasa kesan, nampak macam tak ada perubahan pun, tepuk tak ada apa-apa pun, macam tak pakai pun tak apa. Tapi kalau untuk hair repairing serum V-Care ni, kalau tuan-tuan pakai, tuan-tuan tahu kesannya macam mana pada rambut. Dia seolah-olah macam vitamin ke rambut, memberikan nampak rambut kita rasa sihat. Kita pakai selalu, kita rasa rambut kita macam rambut baby. Baby, ya. Yang pakai tahulah. Saya pakai, saya rasa bagus sangat benda ni. Baik. Dan apa yang kandungan dalam V-Care hair repairing serum ni? Yang pertamanya ada ekstrak alga merah, berfungsi untuk melembabkan rambut sepenuhnya dan mencegah kekeringan. Yang kedua ada minyak zaitun, menyuburkan akar rambut, mencegah kekeringan rambut, hujung rambut yang bercabang. Dan dalam V-Care hair repairing serum juga ada bahan pembaikan khas, membentuk lapisan pelindung selepas mencuci rambut untuk mencegah rambut bercabang dan putus. Dan ada saitin, dapat mengurangkan bau. Orang yang rambut berbau busuk, kadang-kadang bila orang yang
kuat berpeluh, rambut kuat berpeluh, kemudian tutup pula pakai cap ataupun berhijab. Kadang-kadang rambut mudah berbau ya. Jadi untuk cegah rambut berbau, boleh pakai hair repairing serum. Kemudian kalau masalah rambut bercabang, selalu kering ya, hair repairing serum pun bagus untuk masalah ni. Kalau saya tak ada masalah rambut saya sihat, boleh ke pakai ni? Lagilah bagus, sangat bagus. Sebab untuk jaga daripada rosak. Sebab kalau ada rosak, memang tak comel lah. Tak comel ya, sebelum rosak pakai, barulah rambut kita sihat sampai ke tua. Kita nak pakai rambut ni bukannya sampai umur 40 ke puluh. Tak boleh sampai kita tua pun rambut kita lebat lagi. Tak jadi macam yang ni. Macam ni ya? Kecuali memang kita keturunan Jet Li ke ya? Macam mana kan? Wong Fei Hong ke? Okey, baik. Seterusnya shampoo. Tak cukup pakai hair serum, serum kena shampoo juga. Okey, dalam shampoo ni ada dua jenis shampoo ya. Satu daily care shampoo, satu lagi scalp care shampoo. Okey, ada beza dua-dua tu. Baik. Pertama kita tengok pada daily care shampoo ni, ialah bahan semula jadi penjagaan kesihatan rambut, tiada silikon, mengandungi ekstrak tumbuhan, pelembapan jangka panjang. Ya. Okey. Daily care shampoo ni untuk kita pakai harian. Bagi orang yang tak ada masalah rambut, tidak ada masalah kekeringan, tidak ada masalah rambut bercabang kan, maka eloklah pakai daily care shampoo ni sebagai shampoo harian kan, shampoo harian. Bagus untuk melembabkan rambut supaya rambut kita ni walaupun dia tak berminyak, walaupun dia tak minyak selalu, bila kita lepas mandi dia kering, dia masih nampak macam fresh, nampak segar baik. Dan berita baik ni ialah shampoo atau produk shampoo ni memang selamat untuk kanak-kanak, untuk bayi. Bahkan saya sendiri pun kalau anak kecil memakai shampoo daily care ni, shampoo yang V-Care shampoo ni, daripada kita pakai shampoo yang macam-macam kan, susah nak beli satu, beli ni pula banyak nak beli shampoo, nak beli mandian kan banyak pula. Kadang-kadang beli satu yang semua boleh pakai, daripada makcik-makcik sampai dah baby dia baby sampai makcik gitu. Supaya tak mengantuk ya. Harga dia memang mahal, nampak mahal harga dia kan. RM23 agak ahli, bukan ahli RM28, PB 19. Tapi harga ni sebenarnya sangat berbaloi untuk jaga rambut kita. Sangat berbaloi ya. Berbanding kalau kita beli banyak tiga benda, sama juga harga dia sebenarnya. Dan nak pakai shampoo Shonho ni, tak perlu kita bubur sampai banyak pula, macam mangkuk tangan, tak perlu macam tu tak. Dia memadai sedikit saja, sekadar kata apa, sekadar 2 jari macam ni kan. Lepas tu rambut mesti basah dululah. Basah-basah dengan garu. Dengan garu sikat-sikat. InsyaAllah. Mahal kan nak bazir buat apa. Okey, baik. Kemudian yang kedua shampoo satu lagi adalah scalp care. Ni bagus untuk membaiki dan mencegah rambut bermasalah, rambut yang kelumur ya. Kemudian nak bagi kulit kepala sihat. Ada orang selalu gatal kulit kepala. Kalau nampak orang prospek yang selalu gatal kepala tengah cerita tu, mungkin dia ada masalah kulit kepala. Boleh saja dekat dia pakai scalp care shampoo. Kan, nampak orang-orang di keluarga kita ke siapa ke yang prospek yang ada masalah kulit kepala, saja pakai shampoo ni bagus. Mungkin dia tak jumpa shampoo lagi sebab kadang-kadang ada orang belanja banyak duit untuk shampoo. Bahkan setiap bulan bertukar shampoo, daripada jenama Malaysia sampai jenama Perancis. Tak baik-baik ke shampoo dia, percayalah. Dia pergi Watsons, dia masuk cari macam-macam shampoo kan, tak jumpa ke masalah. Macam mana kan, itulah memstreskan kepala dia, tak selesai masalah rambut dia kan, gugur lagi rambut, jatuh lagi kan. Jadi inilah sebenarnya penyelesaian yang terbaik kan, iaitu scalp care shampoo untuk bantu selesaikan masalah rambut dan kulit kepala. Yang ni baguslah. Lelaki ke, baik lelaki ataupun perempuan, pakai yang ni pakai ini, InsyaAllah lama-lama masalah kulit kepala kita akan hilang. Okey, baik. Sebab pengalaman kita kan, saya sendiri kan, sebelum jumpa shampoo Shonho ni, memang kita pakai shampoo macam-macam kan. Tengok ahli keluarga kita yang lain pun, sepupu sahabat kita, banyak shampoo beli air ni kan, macam-macam shampoo aja, tapi masih lagi tak selesaikan masalah. Bulan berikut tukar shampoo lain, bulan lagi tukar shampoo lain, sebab tak jumpa lagi penyelesaian masalah diorang. Jadi selesaikan masalah dengan pakai shampoo ni ya. Okey, baik. Okey, tengok rambut. Sebelum pakai shampoo rambut busuk masai, sikat payah, sangkut, tak boleh guna jari nanti, sangkut situ. Nak pakai minyak payah. Jadi bila dah pakai daily care ataupun scalp care, tambah lagi hair repairing serum, maka rambut pun cantik. Macam itulah.
Ya, macam tu. Okey, baik. Okay, hair repair serum ni kita pakai macam minyak rambut kita lah. Pakai macam minyak rambut. Tak perlu kita pakai dalam macam bilas dengan air, tak perlu. Pakai je macam pakai minyak rambut. Ya. Dan ada juga sebahagian ahli itu yang kreatif menggunakan hair repair serum ni untuk menghilangkan bau ketiak yang tak dapat ditangani. Okey, seterusnya ialah VK shower gel. Ni pun best ni, ya. Okey, bau dia sangat menyegarkan, sangat natural kan. Bagus. Sesuai juga untuk baby yang baru lahir sampai orang tu, ya. Apa kandungannya? Ekstrak chamomile, licorice, dan ada faktor pelembapan semula jadi, dan struktur formula istimewa dan haruman menyenangkan, ya. Baik. Antara keistimewaan ini ialah ekstrak chamomile dan licorice ni berkesan untuk meredakan alergi kulit, mengurangkan kekeringan, gatal-gatal dan kejap selesaan yang lain. Okey. Selalu orang masalah kulit kan, pakai mencari mandian yang pH 5.5 dan sebagainya, masalah kulit. Sebenarnya di sinilah pun jawapan yang terbaik untuk mengatasi masalah kulit kan, ataupun tak ada masalah kulit pun boleh, pun memang sangat bagus pakai ni untuk kita jaga kulit kita. Sebab kalau kita pakai bahan kimia macam-macam yang di pasaran tu, kadang-kadang tak kena dengan kulit kita, susah pula, gatal pula, tak tidur malam payah kan, dia berpeluh pula, meradang kulit kita. Jadi kita pakailah yang pakai shower gel ni. Baik, dari faktor pelembapan semula jadi, kulit badan akan kehilangan lembapan ketika kita mandi. Faktor pelembapan semula jadi yang menyerupai faktor pelembapan badan dan memperkuatkan daya pengekalan lembapan kulit supaya tak jadi kering. Ada mandian, kalau tuan-tuan sendiri tahu kat rumah ada mandian apa, bila pakai, selepas kita mandi, kita lap, dia kering kulit kita. Dia kering. Kering. Itu tak bagus untuk kulit kita. Sebab bila kering, terutamanya sabun yang antibakteria, yang kuat, dia boleh kering. Bila kering ni, sampaikan kulit kita ni, dia ada bakteria baik. Dia ada self defense sendiri, ya, di kulit kita ni, yang kita tak nampak. Kalau kita pakai sabun yang antibakteria yang kuat, kadang-kadang sampai kulit kita kering, maka kulit kita akan kehilangan sistem pertahanan itu sendiri, ya. Jadi maka akan mudah dapat inilah jangkitan. Maka kalau pakai ni, insya-Allah dia mampu mengangkat kelembapan kulit kita supaya tak kering, ya. Yang seterusnya, yang ketiga istimewa ini adalah struktur formula yang istimewa, mudah dibersihkan, kulit tidak akan berasa berminyak selepas mandi. Shower gel ni juga bagus ni juga, kita tak perlu pakai terlalu banyak. Kadang-kadang satu tekan tu pun dah mampu untuk mandikan anak-anak kita. Kita pun mungkin 2 tekan lah, kita besar. Dan dia tak berminyak selepas mandi. Contoh yang kalau saya biasa pakai sabun Palmolive ataupun sabun mandi yang lain, kadang-kadang lepas kita mandi rasa berminyak kulit kita. Awak aku mandi pakai minyak lah, rasa berminyak ni, ketiak berminyak, bila telak rasa tak selesa, lepas mandi rasa tak selesa, bau sedap tapi tak selesa. Bau sedap tak selesa, susah juga kan. Baik jangan pakai lah, ya. Contoh lah tu kan. Kalau kat rumah kita ada, tukarlah pakai shower gel. Okey. Haruman menyenangkan, haruman wangi yang dirumus dengan penuh teliti menjadikan mandi anda satu nikmat menyeronokkan. InsyaAllah bila kita mandi guna shower gel ni, kita rasa balik kerja mandi, rasa hilang stres kita, seolah-olah macam terapi di spa kan. Okey, gitu. Harganya RM30 harga pengedar, harga runcit RM36. Kandungannya 300 ml. Cukup satu botol satu keluarga lah kalau ada 4 orang. Kalau tak cukup, beli lagi. Okey, baik. Seterusnya, foaming dew. Benda foaming dew ni sebenarnya pencuci muka, ya, pencuci muka. Lelaki dan perempuan pun boleh pakai. Lelaki pun kena pakai, ya. Yang lelaki tak pakai, kulit jantan tak. Ya. Kalau tak pakai, kulit kasar, isteri nak pegang rasa tak nak pegang, macam pegang tu, kapek je. Jadi kalau kita lembut kulit tu, nampak handsome lah. Okey. Okey, baik. Jadi apa keistimewaan foaming dew ni? Dia mengandungi 8 jenis asid amino, ekstrak aloe vera, ekstrak licorice dan ekstrak chamomile. Kalau kita tengok kat pasaran, ada pencuci muka yang ada bahan ni, 8 asid amino, ekstrak aloe vera, ekstrak licorice, ekstrak chamomile, sangat mahal harga dia. Bukan RM24 kan. Jenama pun bukan kaleng-kaleng. Jadi kita dah ada produk yang sangat baik ni, iaitu VK foaming dew yang ada 8 jenis asid amino yang mampu untuk menjaga kulit kita. Kulit kita ni memang berhadapan dengan macam-macam pencemaran. Kita naik motor, ya,
Lalu je motor tu macam mana masuk dengan kita kan. Kena. Kita kerja kilang, kita duduk di luar, yang di luar banyak pencemaran kita tak nampak, asap sebagainya. Maka kena jaga kulit kita. Jaga kulit kita supaya sentiasa nampak muda, nampak bersih, nampak sihat kan, nampak sihat. Baik, jadi asid apa ni asid amino ni? Asid amino ni datang sumbernya daripada protein. Boleh jadi daripada ikan ataupun bijirin-bijirin ataupun kacang. Ya. Jadi asid amino ni salah satu bahan yang boleh mudah meresap dalam kulit kita. Asid amino ni dia asid amino ni ialah protein, dia lebih ringkas, dalam molekul yang lebih ringkas daripada protein. Lebih mudah diserap, mudah untuk menjadikan kulit kita lembap, melembutkan lapisan kulit kita, meningkatkan upaya menyimpan air semula jadi kulit, dan menambahkan kelembutan dan keajalan kulit. Tanpa pakai weekend ni, formula boleh buat tekan, lembut kan kulit saya. Selalu iklan kat TV kan, ni kita buat iklan macam tu pula. Kulit kita ni sentiasa lembap, nampak fresh kan, supaya kita pun nampak yakin kan. Kemudian yang kedua ada ekstrak aloe vera. Dapat melegakan kulit yang sensitif, menghilangkan keradangan serta mempercepatkan penyembuhan luka jerawat. Ini berita baik untuk orang yang ada jerawat. Amalkan cuci muka pakai Forminju ini supaya jerawat itu cepat sembuh ya. Kemudian radang-radang merah-merah yang gatal sebabkan alergi, pergi cuci muka kan, kena gaul gatalnya kulit muka ni kan. Pergi cuci muka pakai Forminju, insya-Allah boleh menghilangkan keradangan dan melegakan kulit yang sensitif. Kemudian ekstrak licorice mempunyai ciri meredakan keradangan dan menggalakkan pemutihan kulit serta memulihkan keadaan kulit sensitif. Okey, baik. Nak ceritanya bukan nak kata kulit itu putih macam Mak Saleh ada yang jangan meletakkan harapan terlalu tinggi kan. Nak putih tu macam putih melepak, tak ada lah. Dia sekurang-kurangnya kulit kita ni kembali seperti yang mana asalnya kita tak gelap. Kalau memang lahir asal azali dia memang gelap macam mana kan. Awalnya pokok taklah nampak kusam, tak nampak macam orang balik kerja minyak, kerja plantar kan. Baik. Okey, orang kerja plantar boleh handsome juga. Jadi ekstrak licorice ni meredakan keradangan jugalah ya, dan meredakan masalah kulit sensitif ya. Okey, yang terakhir ekstrak chamomile meredakan kesan alergik, mengurangkan bintik putih dan jerawat. Untuk cegah jerawat tak perlu pakai bahan banyak-banyak. Kadang untuk elak jerawat dia pakai apa tu, saya ingat ada famous iklan macam-macam berlambak kat TV kan. Cukup sekadar satu Forminju ni ya, untuk menghilangkan bintik-bintik putih ya, bintik hitam dan jerawat. Tapi pakai sekali tak cukup, pakai hari-hari ya. Okey. Kalau orang lelaki yang nak bersihkan muka, nak cukur misai ke jambang ke, boleh pakai ni juga. Tak perlu beli yang lain kan, perlukan yang sama ya. Okey, bersih insya-Allah. Okay, seterusnya. Body lotion body lotion ni jarang juga orang pakai. Biasanya baby pakai, ataupun kalau kita pakai untuk kulit kita yang masalah pun sangat bagus. Baik, apa kandungan body lotion ni? Iaitu ada minyak penjagaan kulit, vitamin E, asid hyaluronik dan vitamin B5. Apa keistimewaan dia? Okey, dia mengandungi pelbagai minyak tumbuhan yang berkesan, termasuklah minyak kacang Hawaii, minyak zaitun, minyak biji anggur, minyak bunga matahari dan minyak avocado yang dapat meningkatkan daya serapan kulit terhadap lotion badan, mengelakkan kulit daripada jadi kering, pada masa yang sama melegakan alergi dan kata-kata kulit. Lotion ini juga mempunyai kesan antioksidan dan dapat mengelakkan baharan tisu kulit. Baik, kadang-kadang kulit orang tu dia kering, dia merekah, dia mengelupas, kasar kulit. Maka pakai sapu dengan lotion. Sapu dengan lotion sebelum tidur lah. Sebelum tidur. Sebab biar dia duduk lama dekat tangan kita ni, bila kita tidur, kulit kita akan melalui proses restoration, maka dia akan bantu untuk kita pulih balik. InsyaAllah pakai selalu akan elok. Jadi banyak minyak ni, banyak minyak penjagaan kulit yang ada dalam lotion ni. Hawaii, minyak zaitun, biji anggur, tak perlu kita beli macam-macam. Beli minyak zaitun pula, beli minyak biji anggur pula, beli minyak bunga matahari pula. Macam-macam minyak orang kita ya. Okey, jadi cukup satu saja yang merangkumi khasiat minyak-minyak ni untuk kulit kita, melegakan alergi dan masalah kulit. Ada vitamin E juga, dapat melindungi kulit kita daripada ancaman sinar ultraviolet dan pencemaran udara, mencegah penuaan kulit. Ya, lama kulit ini akan semakin tua. Tambahlah kalau kita kerja duduk dalam aircon ya, kerja berat, maka kulit kita akan mudah tua, lebih cepat tua daripada umur kita. Umur kita 35 tapi kulit kita 50, 40 kan. Sebab tu ada orang umur dia 50 tapi kulit dia macam 27 kan.
Macam 30 kan, nampak tak percaya, umur 50 tapi tengok macam 20-an, 27 macam nak dara lagi mungkin dia pakai body lotion. Okey, baik. Jadi pakai lotion bagus kan. Kalau kita urut suruh suami kita urut kat rumah kita ke, pakai body lotion bagus juga. Bagus untuk tangan kita, bagus untuk orang yang kita urut tu jadi kita pun dapat tangan yang lembut, yang sihat, dan kulit yang kita orang lain pun akan sihat baby sebagainya. Kemudian ada asid hyaluranik mempunyai fungsi mengekalkan kelembapan dan memulihkan keadaan kulit dengan amat berkesan sekali, meningkatkan daya pengekalan lembapan kulit dan menjadikan kulit lembut dan licin. Asid hyaluranik ini memang sangat bagus untuk kulit lah. Memang dapat nafikan banyak produk mendeklar bahawa ada asid hyaluranik. Kita memang dah ada kan. Maka elok kita pakai supaya kulit kita ni dapat dikekalkan kelembapan dia, dapat dikekalkan kelembapan kulit. Sebab kadang-kadang ada kulit yang terlalu tegang, terlalu cekam pun tak bagus juga kan. Sampai apa, nampak tak cantik kulit. Dan ada vitamin B5 memperbaiki tisu, menjadikan kulit cerah dan berseri. Kulit cerah berseri bagus pakai body lotion ni. Harga dia RM24, ada 180 ya. RM42. Okey, terbalik tu. RM42 harga RM42 harga ahli. Jadi biasanya kalau pakai satu botol, pakai untuk kecil-kecil urut kaki kan, dia tahan sebulan lebih lah kecuali kalau nak ubat daripada kerja rambut, kerja kaki memang tak tahan sebulan lah tapi kalau nak selang-seling minyak lain pun tak apa juga. Tapi elok pakai ni juga untuk tangan kita, sebab kita buat kerja rumah kadang-kadang kita basuh, kita sabun baju, basuh pinggan, tangan kita kering kadang-kadang, elok pakai ni Okey, baik. Okey, dah habis set BK tadi. Kita masuk sebenarnya ialah Green Z obat gigi yang boleh pakai dari baby sampai tua kan. Set baby tak ada gigi lagi, pakailah untuk apa? Untuk sapu pada tempat digigit nyamuk. Tu tak ada gigi ustaz. Tu ada gigi, tak apa, pakai je lah untuk apa? Untuk sama juga, untuk nyamuk ke, untuk cuci muka boleh pakai sebagainya. Dan ubat gigi tadi tak apa nafikan, memang halal, dapat perintah halal. Harga satu tiub RM14, harga runcit RM16, PV 11. Okey, baik. Okey, ini antara inilah kod halal dalam Green Z kita lah, dalam Green Z kita kan. Ubat gigi ni memang antara isu dari dulu sampai dulu orang takut ubat gigi ada unsur tulang babi, ada unsur anjing sebagainya. Tapi untuk persiapan halal ni memang ada etika, memang ada satu kod yang khusus kan untuk saya makan. Bagaimana nak pastikan Green Z ni bukan halal sekadar label saja, dari segi bahan saya makan secara penghilangan yang baik daripada yang diiktiraf, yang dipantau oleh lembaga farmaseutical negara Okey, baik. Kan banyak isu sekarang ni bahan-bahan yang berbahaya. Okey, apa istimewa, kandungan istimewa dalam Green Z ni? Pertama, ada ekstrak miswak. Okey, meningkatkan embesan air liur dalam mulut kita. Kemudian mengawal keseimbangan nilai pH, keasidan dalam rongga mulut. Yang ketiga, mengurangkan pembiakan bakteria, plak, kerosakan gigi dan penyakit gusi. Baik, kenapa penting sebenarnya meningkatkan embesan air liur ni? Sebab mulut kita kalau dalam keadaan terlalu kering kan, tak ada air liur, dia menyebabkan kita mudah mendapat jangkitan bakteria dalam mulut. Mudah dapat mulut berbau, mudah dapat sakit gigi, mudah untuk kuman-kuman duduk dalam mulut kita, suka membiak di celah-celah tu sebab kita kering. Okey, baik. Kemudian yang kedua, kita juga ada nano Ganoderma lucidum dalam kita punya Green Z. Tapi tak banyak lah, tak sampai satu kapsul tu, tidak. Disebut di sini nano Ganoderma lucidum, maknanya yang sedikit, yang sedikit. Tetapi dalam Green Z ni kita tahu bahawa dapat mengawal mutant Streptococcus. Streptococcus ni duduk dalam mulut kita kalau kita tak gosok gigi, maka dia menyebabkan penyakit mulut. Jadi makan minum pula. Gosok gigi guna Green Z ni bantu untuk mengawal masalah mulut. Dan ada polysaccharida pula untuk mempergiatkan peredaran darah tisu-tisu di gusi. Gusi kita kena sihat. Dalam gusi kita ni memang ada salur darah untuk bantu gigi kita sihat. Jadi mempergiatkan peredaran darah tisu sangat bagus bagi gigi kita ni, mulut kita sihat. Yang ketiga, mencegah plak dan kerosakan gigi. Itu fungsi linzi dalam kita punya Green Z. Okey, baik. Yang ketiga ada ekstrak neem.
Nim ni daun mambu, bahasa Melayu dia. Bahasa Inggeris panggil nim. Apa fungsi dia? Mengelakkan gigi menjadi kuning dan dapat memutihkan gigi. Yang kedua, dapat mencegah pendarahan atau kesakitan gusi dan mulut berbau. Yang ketiga, mengelakkan radang yang disebabkan oleh kerosakan gigi. Yang keempat, mencegah mulut berbau dan asam mulut. Baik. Yang pertama ni, mengelakkan gigi menjadi kuning. Bermaksud macam ni ya. Kita mungkin penggemar kopi. Kadang-kadang kesan kopi ni juga kadang-kadang menyebabkan gigi dia kuning. Ataupun ada orang makan gula-gula yang berwarna ataupun merokok. Jadi mampu untuk mengelakkan gigi dia daripada jadi kuning. Sebab sebenarnya kalau tanya doktor gigi, pakar gigi, tak semua orang memang gigi dia putih sebenarnya. Dia bergantung baik rapat juga dengan warna kulit. Tapi kalau tengok orang kulit hitam, putih menyerah gigi dia. Aku yang kulit kuning langsat ni tak putih-putih pun. Sebab kadang-kadang memang macam tu. Dia tak putih sangat pun sebenarnya. Dia tak putih sangat. Sebab kalau orang pergi buat treatment untuk putihkan gigi seperti Fazura sebagainya. Contoh saya ingatkan di Colgate tu. Saya ingat nama dia lah. Jadi lama-lama jadi kuning balik. Sebab memang asal genetik kita memang kita kuning sikit, bukan kuning sangat. Bukan kuning sangat, tapi kuning sikit je lah. Tapi tak putih menyelah. Memang biasa. Asalkan dia bersih sebenarnya. Yang penting ni dia bersih. Dia bersih dan mencerahkan diri kita lah. Yang mendapat mencegah pendarahan. Okey, baik. Bila kadang-kadang ada orang yang ada masalah mulut, dia tahulah dia gosok gigi, kadang-kadang ada pendarahan ketika gosok gigi tu. Bila dia buang sabun gigi nampak darah. Itu normal sebenarnya. Jangan takut gosok gigi. Saya ada kawan doktor gigi, dia kata gosok je hari-hari, amalkan je gosok gigi selalu. Lama-lama dia akan hilang. Sebab itu mungkin gigi kita ni ada cedera ataupun ada kita mungkin kurang menjaga gigi, dari segi makanan kurang gosok gigi, ada hari gosok sekali, ada hari tak gosok. Ada orang macam tu. Betul kan? Kalau selalu gosok gigi 2 hari sekali ataupun lebih, maka insya-Allah dapat kurang pendarahan ni, kesakitan gusi dan mulut berbau. Green tea kita memang sangat berkesan untuk mengatasi masalah mulut berbau. Kalau ada kawan-kawan masalah mulut berbau, hadiahkan dia pada hari jadi green tea. Okey, baik. Kan cakap dia mulut berbau, tidak hadiahkan dia saja. Terbakar nanti tu. Okey, baik. Mengelakkan radang sebab rosakan gigi. Kadang gigi kita bengkak. Bila gigi ni sakit, gusi tu membengkak. Elok pakai green tea. Seterusnya ada aloe vera. Aloe vera memperbaiki permukaan gusi, membunuh bakteria dan mencegah karang gigi. Mencegah karang gigi. Okey. Seterusnya ada xylitol. Xylitol rasa manis semula jadi berbau segar, mencegah pembentukan Streptococcus plaque, menguatkan gigi dan mencegah perebutan gigi. Baik. Xylitol sebenarnya, kalau kita tengok ubat gigi biasa-biasa di pasaran, kita biasa akan nampak ubat gigi berflorida. Berflorida yang disebut banyak-banyak gigi lah. Baik. Sebenarnya tujuan Florida ini untuk menguatkan gigi dan mencegah perebutan gigi. Tapi tahukah kita bahawa Florida ni kalau kita dia ambil kuantiti yang berlebihan boleh membawa maut, boleh menyebabkan berbagai penyakit yang teruk. Itu tak penafikan. Kita boleh tengok dalam banyak jurnal kajian. Sebab itu kalau kita tengok pada kotak ubat gigi, contoh Colgate atau Fresh and White, dia akan tunjuk gambar saiz ubat gigi yang kecil-kecil. Saiz kecil je, sebesar ibu jari kuku ibu jari kita dia. Dia tak bagi lebih. Sebab bukan lebih tu, patutnya kalau lebih baguslah menguntungkan dia kan, bagus pun banyak. Kalau gigi tu panjang ni, gitu panjang. Budak-budak suka macam tu kan. Tapi sebenarnya tak bagus sebab dia ada kandungan Florida yang perlu dikawal. Kalau berlebihan membahayakan kesihatan Sebab tu kalau nak elak, nak ganti kepada Florida, kita dalam green tea kita ada xylitol. Xylitol ni bukan sekadar menguatkan gigi, tapi dia pengganti rasa manis. Sebab tu kan green tea ni rasa manis, bukan sebab ada gula, tidak ada. Sebab ada xylitol ni. Xylitol ni berbau segar. Okey, baik. Kemudian ada klorofil. Klorofil ni menyebabkan gigi pada green tea warna hijau semula jadi. Mencegah nafas berbau dan mencegah gusi berdarah, meredakan gusi yang sensitif. Tak perlu agak sesedai lah. Pakai green tea pun cukup untuk meredakan gusi yang sensitif. Makan aiskrim pun tak sakit. Saya kelas pasal ni. Okey, so ni ada ejen pembuih semula jadi. Okey, ejen pembuih semula jadi berasal dari mana? Kelapa dan jagung. Bersifat natural, lembut, selamat dan tidak beracun, menentang bakteria dan mencegah kerosakan gigi.
Okey, dan ada pudina semua jadi, tambah pula bau segar dan tidak pedas, sesuai digunakan untuk sekeluarga ya. Anak kecil kita, dia gosok gigi dia, baby yang mustahon ke, dia gosok gigi ya. Memang seronoklah satu keluarga pakai Green Z. Bukan sekadar untuk apa? Untuk gosok gigi. Bahkan kadang-kadang kalau forming dew habis kan kat rumah, boleh gunakan Green Z tu cuci muka. Ya, cuci muka. Saya pun gitu kadang-kadang habis dah forming dew kat rumah, lupa nak beli. Ada Green Z, picit Green Z tu, kita pergi jalan mana-mana, tak lupa bawa forming dew, ada Green Z. Maka Green Z boleh cuci muka kita rasa segar juga. Bau Green Z muka kita. Bau fresh lah muka kita kan. Ya, okey, baik. Okey. Kadang-kadang ada orang kulit sensitif bila dia shaving, orang lelaki kan. Orang lelaki shaving jambang ke, shaving misai ke, rasa sakit, sensitif ke, rasa gatal ke, sebenarnya pakai Green Z. Dia rasa nyaman, sejuk. Hilang rasa radang-radang rasa sakit, rasa gatal, rasa pedih kan. Hilang. Okey, ini contoh. Contoh ya. Contoh di kalau dia bagi Colgate kan. Dia ada tunjuk label ni. Bulat besar ni. Dia kata gunakan urat gigi tu saiz P size saja, jangan lebih. Jangan telan. Kalau kanak-kanak guna pastikan jangan telan. Supervise dia. Jenuh dia nak tengok anak kita. Usut gigi, jangan telan tak? Okey. Payahlah kita banyak lagi kan. Jadi pakai Green Z. Ni contoh sebut. Memang bagus ya. Sebab kanak-kanak atau kita yang minum minuman manis, kalau tak masuk gigi sebelum tidur, dia akan mudah melumpuhkan gigi kita. Ya. Okey, tapi bila ada macam ni bahaya, maka kena elaklah. Kita ada alternatif yang lebih baik, iaitu Green Z. Tuan boleh tengok kajian tentang what is fluoride, fluoride dalam gigi ni di healthline.com. Sebenarnya pun cari dulu lah, internet boleh cari. Okey, baik. Ini testimoni Green Z ya. Tengok Green Z ni bukan sekadar gosok gigi, tapi masalah kulit di tangan gatal-gatal, ya, bernanah, beransur pulih, jangkitan scabies, ya, kulit luka hilang ya. Dia guna lepas 3 hari luka kering, kata-kata pun hilang, beransur pulih. Green Z ya. Tak perlu susah nak cari tempat lain kata farmasi. Simpan Green Z di rumah ni. Satu dalam bilik air, satu dalam beg, satu dalam store. 3 lah. Banyak. Betul tu. Bukan nak promote. Itu cara dia sebenarnya. Kalau satu hilang kan, payah pula merata cari tak jumpa. Ada satu lagi dalam beg kita. Ya, okey, baik. Testimoni karang gigi. Ya. Okey, insya-Allah bantu mengurangkan masalah karang gigi. Ya, gosok gigi betul-betul ya, pakai Green Z, insya-Allah boleh mampu untuk masalah karang gigi. Okey, ini masalah pula ni. Jerawat cepat kecut. Tuan-tuan sama juga. Kalau ada jerawat terkena minyak panas, cepat-cepat buh Green Z pada tempat yang terkena minyak panas ya. Ataupun ada jerawat, guna Green Z, cuci muka dengan Green Z kalau tak ada forming dew. InsyaAllah akan hilang ya. Macam kakak ni lah. Ini contoh cuci luka manis. Cuci luka. Ini nak cuci luka kencing manis. Ini saya ni, ini testimoni saya lah. Banyak sasul ni ya. Okey, baik. Nampak lebih kurang tadi lah. Tak berapa comel. Sebab kencing manis memang macam ni luka dia. Ni adalah untuk saudara di kampung. Bila kita cuci luka yang kencing manis guna Green Z, dia punya kuning ni akan mudah tertanggal. Ya, mudah tertanggal. Tuan cara cuci dia, kita beli set dressing tu, set dressing ni. Kita picit Green Z situ, kita ambil kapas, guna scalpel, basahkan Green Z, bubuh Green Z situ dulu. Bubuh Green Z. Kalau nak picit Green Z macam ni, bazir kan. Mungkin kita takut geli lah. Pakai ni, pakai scalpel, pakai sarung tangan, pakai glove kan. Takut kena tangan kita kan. Boleh doktor. Okey. Cuci bubuh Green Z dulu. Lepas bubuh Green Z, round kedua tukar kapas lain. Kita cuci macam ni je, dengan lembut cuci, dia akan tanggal. Bersih, kuning tu akan bersih, tak ada. Nampak kulit yang segar balik. Macam tu cara dia. Di samping tu makan Green Z lah. Ni saya nak cuci luka, yang boleh guna Green Z. Green Z untuk cuci luka kencing manis. Okey, baik. Okey. Selain tu, Green Z ni juga kita boleh aplikasikan dalam plan 111. Sebelum ni Coffee kan, Coffee memang CEO memang dah terbukti dengan plan 11 ni. Cukup je 12 bulan kita akan dapat 12,000 lebih pendapatan kita. Tapi dengan Green Z juga kita boleh aplikasikan plan 11 ni. 1 bulan 1 orang, satu tube Green Z. InsyaAllah kita akan dapat pendapatan dalam berapa? 6,000 sebulan. 6,000 sebulan. Nanti di sesi yang lain
Kita akan tengok macam mana boleh dapat 6,000 ni green Z. Sebab tak mustahil, green Z satu keperluan. Kopi satu keperluan yang mana orang minum dengan hari, kan? Hari orang minum kopi. Kadang-kadang sehari 2-3 cawan. Mustahil orang tak minum kopi. Green Z, semua orang ada gigi. Tak ada orang ada gigi. Jadi mesti akan guna green Z. Ya, okey. Ada orang yang tak pergi darah dia ni apa? Yang mana dia? Ustaz marah Okey, dia. baik. Ustaz marah pula. Okey, fungsi green Z ni dalam brochure lah. Sebab kalau di Sabah semalam Godaiman Hasina kongsi dengan saya. Di Sabah, di Ceruk dalam kampung Sabah tu, rumah panjang, rumah kayu tu, buat projek green Z satu-satu ni. Kita di rumah batu di Kota Damansara tak buat. Segan kena buat kan. Berjaya buat berkotak-kotak atas meja ke rumah panjang tu. Jadi kita kena buat. Ya, okey, sebab satu aktiviti sangat bagus untuk semua orang daripada suri rumah, orang biasa yang tak ada pengetahuan bisnes sampai orang yang profesional boleh buat green Z ni sebab dia satu benda yang bukan produk yang tambahan tapi memang keperluan dalam kehidupan ubat gigi kita. Ya. Okey. Dia ada apa fungsi green Z sebut sini? Fungsi green Z mengelakkan mengambung panas, asam mulut, batuk sebagainya, gatal telinga, seberguna green Z ni. Ruam di lampin, sebagai sakit badan, bisa gigitan, gusi bengkak, mana kena standby. Semua green Z ni macam bukan sekadar 10 in 1, macam 110 level lah dalam satu, semua benda ada dalam tu. Ya, ubat gigi serbaguna, 1000 guna. Macam tu ya. Okey, baik, ni boleh minta brochure dengan upline ataupun buat sendiri boleh. Sekarang ni macam-macam ada. Ni daripada sahabat kita Lindsay Queen Network ni buat brochure ni, ya. Okey, insya-Allah berjumpa lah. Okey, ni contoh plan dia, kan? Satu-satu green Z business plan. Pertama guna sendiri dulu, jangan tak guna. Guna sendiri dulu. So, kedua, ajak kawan boleh satu tiup. Boleh dia fikirlah, ada fikir. Selepas tahun, kondisi pendapatan 6,000 sebulan, setiap bulan. Jadi mau mudah lah, cuba buat. Okey, baik. Tak mustahil kita boleh buat, ya, insya-Allah. Okey, ini sahaja daripada saya. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan dan puan-puan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya-Allah saya serahkan kepada MC Kak Mawan.